Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita akan pergi kepada operasi asas aritmetik yang melibatkan integer. Okey, sebelum kita pergi kepada operasi asas integer, kita ulang kaji balik apa yang dinamakan operasi asas dalam tahun 6 atau tahun masa di sekolah rendah. Bila di sekolah rendah kita hanya melibatkan operasi, contohnya 6 tambah 2. 6 tolak 2. Kita tak pernah berjumpa dengan nombor negatif tambah 2. Negatif 2 tambah 2 kita tak jumpa. Kita tak jumpa juga yang ada macam ini. 6 tambah negatif 2 pun kita tak pernah jumpa. Apakah maksud kurungan ini? Okey. Sekarang kita akan tengok satu persatu. Sebelum kita pergi satu persatu, kita kena tahu beberapa perkara yang membezakan sekolah rendah dengan sekolah menengah. Okey. Kita padam dulu. Okey, kita padam sekejap ini. Okey, sekolah rendah dengan sekolah menengah apa yang tiada? Masa di sekolah rendah, kita hanya belajar darab 6 darab dengan 2 macam ni. Tapi di sekolah menengah, kita akan ada satu lagi perwakilan untuk mewakilkan operasi darab. Apa yang kita boleh buat dengan perwakilan yang baru adalah 6 darab 2 kita boleh tulis juga sebagai 6. Kita boleh buat kurungan 2. Okey. Bermaksud bila kita kurungkan dia, bila kita buat dalam kurungan, bukan kurungan yang melibatkan ini. Jangan terbalik dengan kurungan ini. Kurungan ini adalah kurungan yang berbeza. Ini dalam operasi bergabung. Ini adalah kurungan ini. Okey, yang cikgu warna ini adalah kurungan yang melibatkan dia mewakilkan operasi darab ini dalam bentuk kurungan. Jadi apa-apa operasi darab kita boleh buat perwakilan dia sebagai operasi kurungan. Jadi 6 kurungan 2 sebenarnya 6 darab 2. Apa guna kat sini? Kegunaan dia kita nak tengok apa yang kita buat untuk kurungan. Okey, sebelum kita pergi kepada next ini, kita akan tengok asas kepada pendaraban. Okey. Asas kepada pendaraban integer. Bila kita berjumpa antara integer positif berjumpa integer positif, kita akan dapat positif. Kita buang kurungan kat sini. Okay, kita akan dapat positif. Negatif jumpa negatif sama dengan positif. Okey. Senang cerita. Macam mana nak ingat? Cikgu nak ingat payahlah macam ni. Okey. Cara ingat dia, kita boleh buat lelaki dengan lelaki. Okey, lelaki dengan lelaki. Okey, lelaki dengan lelaki. Jadi, bila lelaki dengan lelaki, kita panggil apa? Kita boleh pegang tangan. Sebab bila kita pegang tangan, kita sentuh apa? Lelaki dengan lelaki. Kita panggil dia dalam konsep Islam dia adalah mahram. Okey, jadi lelaki dengan lelaki dia masih lagi lelaki. Okey. Jadi dihalalkan. Boleh pegang. Jadi kita boleh pegang kat sini. Okey. Tangan boleh pegang. Okey, iaitu positif. Positif ni maksud dia kita boleh pegang. Perempuan. Okey, yang kedua. Perempuan. Okey, kita letak perempuan dengan perempuan. Pun sama, kita boleh pegang. Kita boleh pegang. Jadi boleh pegang positif. Tapi positif dengan negatif kita tak boleh pegang. Ini dalam Islam ya. Ini dalam Islam. Untuk agama lain
Ada yang membenarkan, ada yang tidak benarkan juga. Okey, dalam Islam tak boleh. Okey, jadi lelaki dengan perempuan tak boleh pegang. Tak boleh pegang tangan. Selagi tak kahwin. Kalau kahwin boleh pegang. Okey, tak boleh pegang. Jadi tak boleh pegang, kita buat sebagai negatif. Sama juga dengan terbalik kat sini. Perempuan nak pegang tangan lelaki, perempuan nak pegang tangan lelaki pun sama, tak boleh. Pun sama, tak boleh. Jadi kita ambil semua ni. Okey, pun sama, tak boleh. Cuma ini terbalik. Perempuan dengan lelaki. Okey. Macam tu contoh dia. Lelaki dengan lelaki tak boleh. Okey, maksud dia kalau positif jumpa positif. Okey. Positif jumpa positif, dia akan menghasilkan nombor positif. Negatif jumpa negatif, menghasilkan nombor negatif. Dan sebenarnya di antara kurungan dengan kurungan, dia sebenarnya ada operasi. Kita letak kat sini kecil. Dia sebenarnya ada operasi darat. Dia ada operasi darat sebenarnya. Apa kegunaan dia? Kita tengok satu persatu. Okey, kita tengok 1A. Supaya semua orang tahu macam mana penggunaan dia. 6 tambah positif 2. Okey, pertama kita kena buka kurungan. Sebab sekarang kita jumpa 2, kita panggil sebagai 2 simbol, iaitu positif dengan positif. Kita tak nak sampai 2-2. Kita nak satu je. Jadi cara dia, sebab tu dia ada kurungan. Sebab dia nak kurungkan, nak membezakan ada 2 benda ni. Jadi darab positif jumpa positif akan jadi positif. Jadi cara dia, kita boleh buang benda ni, dan kita tinggalkan satu simbol positif sahaja. Jadi kita akan dapat 6 tambah 2 sama dengan 8. Okey, selesai yang pertama. Okey, faham? Okey, cuba buat dahulu. Okey, tak apa, cikgu ajar dulu yang B. Okey, cikgu ajar yang B dahulu. Negatif 4 tambah negatif 3. Okey, kita buka kurungan di sini. Okey, kita buka kurungan di sini. Apa kurungan dia? Iaitu berlaku perjumpaan di antara lelaki dengan perempuan. Okey, lelaki berjumpa dengan perempuan tak boleh. Tak boleh. Jadi bila lelaki jumpa perempuan, tengok kat sini, lelaki jumpa perempuan tak boleh pegang. Jadi tak boleh pegang adalah negatif. Jadi kita akan tulis kat bawah dia. Tulis dulu kat bawah. Sama dengan saling semula nombor negatif 4. Positif dengan negatif akan jadi negatif 3. Okey. Macam mana pula nak tolak ni? 3 tolak 4. 3 tolak 4. 3 tolak 4 1 ke? Salah ni. Negatif 1 ke? Bukan salah juga. Okey, macam mana cara nak menolak dia? Okey, konsep dia kat sini adalah kalau kita lukis dalam bentuk garis nombor. Okey, pertama ini cikgu lukis dalam bentuk garis nombor supaya korang nampak dahulu. Okey, kita lukis dalam bentuk garis nombor. Negatif 3. Negatif 3 dia berada kat sini. Contohnya negatif 3. Negatif 3. Negatif 4 dulu. Okey, negatif 4 berada kat sini. Dia tolak 3. Tolak 3 bermaksudnya undur ke belakang lagi kecil. Dia tolak ni undur. Tolak ni undur. Undur ke mana? Undur ke kiri. 1, 2, 3. Dia undur ke belakang. Jadi negatif 4 sini akan jadi negatif 5. Ini negatif 6. Ini negatif 7. Jadi kita akan dapat negatif 7. Itu adalah dengan cara kita mengundur. Okey. Tapi yang paling senang adalah kita mengira dengan kaedah. Okey, ini korang boleh tekan menggunakan kalkulator. Kalkulator pun boleh tekan.
Okey, kalau menggunakan kalkulator, maksudnya kita tekan negatif 4 tolak negatif 3. Okey, sekejap cikgu tunjuk penggunaan kalkulator dia. Okey. Negatif 4. Kita clear sekejap. Negatif 4. Negatif 3. Jadi kita nampak kat situ jawapan dia adalah negatif 7. Okey. Kita tekan negatif kat bahagian sini. Ni. Ni bahagian situ. Negatif. Jadi kita dapat negatif 7. Itu adalah cara menggunakan kalkulator. Tapi sebenarnya benda ni tak payah guna kalkulator. Kita kena mahir dulu sebenarnya. Mahir secara aritmetik. Itu namanya aritmetik. Berfikir tengok macam tu, kita dah boleh kira. Tak perlu semua benda menggunakan kalkulator. Kalkulator ni membantu kita 20% je. 10 hingga 20% je. Yang lain pemahaman kita. Jadi apa yang berlaku kat sini, bila kita jumpa negatif dengan negatif, dua-dua negatif adalah perempuan. Dua-dua perempuan. Jadi apa yang korang buat adalah korang buat macam ni. Ambil nombor 4 tambah dengan nombor 3. 4 tambah 3. Perempuan tambah perempuan. 4 perempuan tambah 3 perempuan. Jadi dapat berapa perempuan? 7 perempuan. Jadi perempuan simbol dia apa? Simbol dia negatif. Jadi dapat negatif 7. Fahamkan konsep untuk kita punya integer positif dengan integer negatif. Okey. Tak faham lagi? Okey, kita tengok yang C. Tengok lagi satu. C. Apa nombor dia? C adalah 3 tolak positif 2. 3 tolak positif 2. Okey. Positif dengan negatif. Tadi kita dah tengok tadi, positif dengan negatif akan jadikan negatif. Jadi kita akan tulis sama dengan 3 buka kurungan 2 sama dengan 1. Okey, cikgu harap semua dah boleh faham untuk 3 contoh kat sini. A, B, C. Okey. Korang boleh bukan boleh pause sekejap video ini. Pause sekejap. Cuba buat semula untuk nombor D, E, F, G, H sebelum korang sambung balik tengok balik video untuk yang seterusnya. Okey, cuba buat dahulu. Okey, dah siap. Kita tengok yang D. D negatif 2 tolak negatif 4. Negatif 2 tolak kurungan negatif 4. Buka kurungan terlebih dahulu. Okey, kita buka kurungan. Jadi salin balik nombor. Negatif 2. Negatif dengan negatif. Okey, perempuan dengan perempuan. Boleh pegang tangan. Jadi tambah. Halal. Okey, tambah. Tambah berapa? Tambah 4. Okey, sekarang kita tengok. Kenapa pula ni negatif 2 dengan positif 4? Macam mana nak kira ni cikgu? Nak kira tambah ke nak kira tolak? Okey. Sekarang kita tengok. Kita kena faham konsep tadi. Konsep positif dengan konsep negatif. Okey, konsep positif dengan negatif tadi cikgu bagi tahu. Cikgu tulis balik. Negatif adalah perempuan. Positif adalah lelaki. Okey. Sekarang kita tengok bilangan perempuan dengan bilangan lelaki. Cuba korang perhatikan. Okey, maaf. Cuba korang perhatikan antara bilangan perempuan dengan lelaki sekarang, siapa yang lebih banyak? Okey, perempuan dia ada hanya 2 orang saja. Lelaki ada seramai 4 orang. Jadi siapa yang banyak? Mestilah lelaki. Okey, secara automatik nombor yang akan menang, jawapan yang akan menang adalah positif. Sebab apa? Sebab lelaki lebih banyak. Jadi apa yang kita buat? Kita ambil nombor yang banyak tadi, 4. Cara membuat dia, ni cara mengira ya. Ini cara mengira. 4 tolak dengan 2. Jadi 4 tolak 2 kita akan dapat sebanyak 2. Iaitu siapa yang menang?
Lelaki yang menang sebab lelaki ada 4 orang. Perempuan ada 2 orang saja. 4 tolak 2, kita akan dapat positif 2. Jadi positif 2. Perlu tulis tak positif? Seperti yang kita belajar sebelum ni, untuk nombor positif, kita tak perlu tulis positif. Kita hanya perlu tulis 2 sahaja. Okey. Sebab apa-apa nombor kat dunia ni adalah nombor positif. Yang nombor kita baca masa sekolah rendah 1, 2, 3 sampai berjuta-juta tu kita belajar masa sekolah rendah, semua tu tak ada pun nombor positif kat depan, tak ada pun simbol positif, tapi nombor itu sebenarnya nombor positif. Okey, faham konsep di sini? Kita cuba lagi untuk E. Negatif 8 tambah negatif 2. Negatif 8 tambah negatif 2. Okey, kita buang dahulu kurungan, buka kurungan dahulu. Okey, salin balik. Negatif 8 tambah dengan tolak. Okey, lelaki dengan perempuan tak boleh pegang, tolak. Tolak berapa? Tolak dengan 2. Jumpa balik yang ni. Negatif 2 dengan negatif. Okey, tadi kita dah jumpa negatif dengan negatif. Negatif dengan negatif. Perempuan dengan perempuan. Jadi bilangan perempuan-perempuan ini pun sama, perempuan dengan perempuan. Sebenarnya kita buat operasi apa kat sini? Kita buat sebenarnya adalah operasi tambah. 8 tambah 2. Bilangan perempuan ada 8, tambah bilangan perempuan juga ada 2. 8 tambah 2 kita akan dapat 10. Tapi ada benda tertinggal. Apa benda? Iaitu negatif. Kenapa negatif? Sebab kedua-duanya adalah negatif. Itu konsep dia. Kita pergi yang seterusnya. F. 6 tolak positif 3. 6 tolak positif 3. Betul tak? Sekejap, kita tengok balik. Betul. 6 tolak positif 3. Okey, kita buka kurungan. Okey, buka kurungan. 6 tulis balik sama dengan 6 negatif dengan positif berlawanan jantina. Jadi tak boleh pegang. Tolak berapa? Tolak 3. 6 tolak 3 dapat 3. Semua ni tak payah pakai kalkulator. Tanpa kalkulator. Jangan mengharapkan kalkulator benda-benda macam ni. Kalau korang mengharapkan kalkulator, korang akan bermasalah nanti. 9 tambah positif 4. FG. 9 tambah positif 4. Jadi kita akan dapat 9. Positif dengan positif, buka kurungan. Okey, buka kurungan. Jadi positif 4 juga. Sama dengan 13. Okey, yang terakhir. H. Negatif 5 tolak negatif 3. Negatif 5 tolak negatif 3. Okey, buka kurungan dahulu. Okey, buka kurungan. Negatif dengan negatif. Perempuan dengan perempuan. Boleh pegang tangan kan? Okey, boleh pegang tangan. Jadi, boleh pegang tambah. Jadi, tambah berapa? Tambah 3. Okey, tengok sekarang. Kita ada 2 simbol yang berbeza. Satu negatif, satu positif. Siapa yang besar? Okey, perempuan lebih banyak. Perempuan ada 5, lelaki ada 3. Jadi, siapa yang menang? Cara nak cari yang menang adalah dengan cara kita menolak. 5 tolak 3. 5 tolak 3. 5 tolak 3 kita akan dapat 2. Jadi tengok siapa yang menang. Ini perempuan, ini lelaki. Perempuan tolak lelaki. Jadi mestilah perempuan yang menang. Jadi perempuan yang menang, perempuan adalah negatif. Jadi kita dapat negatif 2. Okey. Jadi cikgu harap semua ini dapat membantu korang memahami apa yang kita guna, kita nak faham konsep belajar
asas aritmetik yang melibatkan integer. Ini sangat penting untuk korang faham tanpa penggunaan kalkulator. Harap-harap korang jangan guna kalkulator benda ni, sebab ini kita akan guna banyak dalam bab algebra dan bab aritmetik apa nanti kita punya, bukan bab aritmetik, bab persamaan linear apa, kita akan guna banyak benda ni. Jadi kalau ini kita tak jelas, ini kita tak mahir, kita akan bermasalah banyak di sini. Jadi cikgu harap semua ini korang dah mahir banyak kali, ulang, tengok ulang. Selagi korang tak faham, korang boleh ulang. Kalau tak tahu, boleh bertanya di bahagian komen. Okey, sekian, terima kasih.